Pertama dan selamanya kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah, kerana pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita dalam bulan Ramadan. Dan malam ni, sama ada sedar ataupun tidak, kita berada pada malam yang ke-19. Kita berada malam 19. Kalau Ustaz tak fikir dah Ustaz semua tu, fikir bila nak raya ni. Dia kata Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dah berada pada malam yang ke-19. Jadi bila malam yang ke-19, baginya lebih kurang ada 10 ke 11 malam lagi. Dia kata masa ni cepat berlalu. Kalau kita nak kira dari sudut masa ni, masa-masa tuan-tuan sekalian, baru dia kita dengar pengumuman bila awal Ramadan. Ada tuan-tuan dia dengar pengumuman awal Ramadan tu, kita punya perasaan bercampur baru. Seram sejuk dia nak puasa. Dia kata Alhamdulillah, dengan izin Allah. Sebab itulah ulama membahaskan bila nama Nabi menyatakan bahawa Ramadan itu awwaluhu rahmah. Awal itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kita rasa mudah, kita rasa dipermudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadat dalam bulan Ramadan. Maka terbuktilah hari ini kita dah berada pada malam yang ke-19. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam masa yang ada ini, untuk sama-sama kita renung balik bagaimanakah kita memaknakan Ramadan pada tahun ini. Dan kita baru saja kita sebut selesai ataupun baru saja melepasi maknanya tentang malam nuzulul Quran, sambutan nuzulul Quran. Jadi tuan-tuan kita tahu Ramadan ini banyak nama yang diberikan, termasuklah Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pertama sekali beruntung bila mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Rasulullah, dan menjadi umat Rasulullah antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, iaitulah Allah bekalkan Al-Quran. Bila Allah gunakan Al-Quran, Al-Quran itu dalam bentuk mukjizat. Dan mukjizat Al-Quran dia berbeza dengan mukjizat Rasul-Rasul yang lain. Kerana kalau kita melihat dari sudut mukjizat Al-Quranul Karim ini, dia tidak sama dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul yang lain. Sebab Rasul-Rasul yang lain Allah kurniakan mukjizat, tetapi semuanya dalam bentuk al-mukjizat al-hissiyah, iaitulah mukjizat dalam bentuk mahsus yang dapat dirasai oleh orang yang hidup sezaman Nabi ataupun Rasul itu sahaja. Contoh tuan-tuan, antara mukjizat yang masyhur, tongkat Nabi Musa AS. Jadi tuan-tuan, tongkat Nabi Musa ni memang cukup orang kata powerful, sehingga datang balik jadi ulang, pukul laut, terbang tuan-tuan sekalian. Dan mukjizat ataupun tongkat itu hanya kita kata dapat dirasai, dapat dilihat oleh orang yang hidup sezaman dengan Nabi Musa AS. Kalau sekiranya hari ini kita masuk dalam hutan, tiba-tiba kita jumpa tongkat, kita kata Ustaz, ini tongkat Nabi Musa. Jadi tuan-tuan, sekalipun benar tuan-tuan sekalian, dia tidak ada power. Sebab tongkat yang sampai sekarang power, tongkat Ali saja. Itu power tuan-tuan sampai sekarang. Walaupun kita kata ialah makna tersebutnya tongkat itu hanya ada kuasa berbentuk mukjizat sehingga Nabi itu wafat sahaja. Adapun Al-Quran, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Rasulullah bila Allah bekalkan mukjizat dalam bentuk al-ma'nawiyah, iaitu dia berkekalan sehingga hari kiamat. Dan kita tuan-tuan sekalian sebagai umat Rasulullah, benda nak nampak mudah saja tuan-tuan, nak tahu hebat tak hebat Al-Quran ni, kadar Allah ni, antaranya ulama sebut, iaitulah kita tidak akan rasa jemu bila membaca Al-Quran. Sama ada tuan-tuan sekalian, kemudian itulah hakikat. Kita ambil contoh tuan-tuan sekalian, Suratul Fatihah. Surah Fatihah tadi sekalian, Sab'ul Masani, 7 kali yang diulang-ulang. Dan 7 kali yang diulang-ulang ni tuan-tuan bukan sehari 2-3 kali. Sehari baca sekalian sekurang-kurangnya 17 kali. Tambah salat sunat, tambah pula Ramadan ni tarawih lagi. Katalah pukul rata sehari 30 kali 30 hari, sebulan 900, menakkan 1000.
Setahun 12,000. Tuan-tuan bayang 12,000 kali kita ulang Al-Fatihah. Ada tak terdetik dalam hati kita, Ustaz, tak ada surah lain ke Ustaz nak baca? Dah bosan dengan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan tak akan jemu. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Tetapi kemuliaan itu dia boleh jadi tuan-tuan sekalian, orang kata backfire balik. Kita kata kemurkaan balik kepada kita sebagai umat Rasulullah jika sekiranya kita tidak memanfaatkan. Sebab itu Ramadan adalah peluang yang terbaik untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan cara kita melazimi membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bila mari bulan Ramadan kita ada wujudkan kumpulan tadarus Al-Quran. Ditambah makna subur dengan budaya membaca Al-Quran. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat sesetengah tempat, ada yang buat orang kata kumpulan tadarus Al-Quran ini dia buat style modern sikit. Macam mana style modern tuan-tuan? Kalau style lama, seorang baca, yang lain dengar. Dia kata, Ustaz, lambat habis Ustaz macam tu. Sebab sekarang isyak pun lambat, tarawih pula tu, esok kerja pula Ustaz. Nak tunggu seorang-seorang baca Ustaz, bukan dia Ustaz. Sudahnya dia buat cara baru, dia cari 20 orang satu grup. 20 orang satu grup, seorang pakat seorang semoga. Dia tuan-tuan pakat bagi sama-sama, 20 orang semua setiap bahagian masing-masing. 1, 2, 3, start. Oh, baca pula. Macam-macam bunyi ada. Sedang 10 minit, semua habis. Sebab semoga je. Tak sampai 10 minit pun dah habis baca. Sadaqallahul azim. Itu cara Ustaz, sehari 5 juzuk pun boleh. Dia kata dia tak suka cara lama. Sebab dia kata Ustaz nak meraihkan kawan-kawan yang tak boleh nak baca. Sebab bila kawan yang tak boleh nak baca, bila dia baca je salah. Bila dia baca je salah. Asal salah tu dia. Sudah dia kata dia tak nak, maka dia pun mufarakah daripada bulan tersebut. Dia pun baca sama-sama kat ujung. Dia baca sama-sama kat ujung. Tuan-tuan habis baca, dia pun jumpa kita. Dia kata Ustaz, cara ni yang baik. Baru sedap sikit baca Quran. Sebab saya baca tak ada salah pun. Memang tak ada salah tuan-tuan. Tak apa nak tegur pula. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita nak membaca Al-Quran, kita kena pastikan baca itu dengan ilmu. Sebab bila kita baca Al-Quran ini tanpa ada ilmu, kita akan mudah melakukan kesilapan. Saya buat satu contoh hadirin sekalian. Bila kita baca Quran tanpa ada ilmu, dia akan mudah melakukan kesilapan. Sebagai contoh, kita baca Quran, baca, tak ada apa, kita jumpa awal ayat yang ada huruf alif, lam, mim, ra. Biasa kita dengar imam alif, lam, mim. Biasa kita dengar alif, lam, mim. Tapi tiba-tiba mari ke Allah, alif, lam, mim, ra. Dia datang pening pada kita nak baca macam mana pula ni. Nak tanya kawan, malu pula. Dia datang kita pun ijtihad sendiri. Al-Mari. Al-Mari tuan-tuan pula. Al-Mari tak ada dalam Al-Quran. Yang ada kursi ada Quran. Maka sebab itu tuan-tuan, dia mesti atas dasar ilmu. Barulah hadirin sekalian, bila kita baca Quran itu, dia akan memberikan kebaikan. Dia akan memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. Mereka-mereka yang membaca Al-Quran dengan penuh kita kata cara bacaan yang betul, insya-Allah. Al-Quran kata Nabi, wal Quran hujjatun lak aw alaik. Dia akan menjadi hujjah dalil bagi Allah untuk memasukkan kita ke syurga Allah. Tapi ingat tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya kita baca Al-Quran ataupun kita baca tanpa ada ilmu, maka kita risau Quran itu akan melaknat kita pula. Jadi bila melaknat kita, bagaimana mungkin kita nak mendapat kebaikan daripada Al-Quranul Karim itu? Sebab itulah, ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan yang mulia ini untuk sama-sama kita memperkemaskan tanggungjawab dan amanah kita terhadap Al-Quran. Sebab tuan-tuan sekalian, kita sedar bila mana kita dekatkan diri dengan Al-Quran, bila kita selalu membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, insya-Allah bila kita melepasi madrasah Ramadan nanti, Al-Quran akan sebati dengan kita dan mudah untuk kita meneruskan budaya membaca Al-Quran. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, sama macam bulan-bulan yang lain.
Maka sebab itulah inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW bila Allah kurniakan Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, terlalu banyak mutiara-mutiara, perkara-perkara yang diperingatkan oleh Allah kepada umat manusia, tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita bersama. Antara perkara yang seringkali diulang-ulang oleh Allah untuk kita sama-sama lihat dan kita sama-sama tadabbur, kita sama-sama renungi, iaitulah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mengingatkan kita sebagai hamba Allah untuk kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan bersegera mencari syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara ayat yang masyhur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu wahai sekalian umat manusia ke arah mencari keampunan Allah, dan bersegera juga kata Allah mencari syurga Allah yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya tuan-tuan sekalian, secara amnya, secara umumnya Allah menyatakan bahawa kita sebagai hamba Allah, kita diminta oleh Allah untuk bersegera mencari syurga Allah. Dan Ramadan ini hadirin sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, Nabi SAW menyatakan bahawa antara kelebihan dan kemuliaan dalam bulan Ramadan ini berbanding bulan-bulan yang lain, Nabi menyatakan bahawa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Bagaimana Allah nak membuka peluang kepada kita sebagai umat Rasulullah untuk kita mendapat syurga Allah dengan cara Allah bukakan pintu-pintu syurga. Maknanya kadang peluang itu dah terbuka luas bila pintu itu dibuka. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, perkara ini perkara yang cukup penting untuk kita manfaatkan. Sebab syurga ini satu perkara, satu nikmat, satu tempat yang kita tidak boleh nak bayangkan, yang kita tidak boleh nak gambarkan betapa hebatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kaitan syurga ni barang yang kita tak pernah pergi. Kalau ada siapa-siapa di kantor yang pernah pergi, tuan-tuan sekalian, contohlah Allah mentakdirkan setiap masjid nanti seorang, pilih seorang untuk wakil pergi ke syurga lawatan sambil belajar 3 hari 2 malam. Tuan-tuan tuan-tuan, siapa nak pergi? Pakat berhubung lah. Dia tuan-tuan ni pergi syurga, balik tu tugasnya cerita kat orang macam mana nikmat syurga tu, hebat tak hebat. Silap-silap tuan-tuan pergi tak balik-balik lah. Dia kata nak semuanya bagaimana nikmat di syurga itu terlalu hebat. Cukuplah satu hadis Nabi SAW yang memberikan kita kata suatu gambaran yang begitu hebat keadaan nikmat di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dulu dalam sebuah hadis kursi, Nabi pernah bersabda, Allah berfirman, Inni a'dadtu li'ibadiyalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa fi riwayatin ukhra, Inni a'dadtu li'ibadiyas salihin. Dia kata bermaksud sesungguhnya Allah menyediakan nikmat di syurga Allah bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi kata Nabi nak memberikan gambaran kepada kita betapa hebatnya nikmat di syurga Allah, iaitulah kata Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hadis yang masyhur yang mafhum yang kata Nabi, syurga itu kata Nabi, nikmat Allah sediakan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Suatu bentuk gambaran yang Nabi sebut mata kita tidak pernah melihat, telinga kita tidak pernah mendengar, dan akal kita tidak pernah pun berfikir nikmat sebegitu rupa. Nak kata tuan-tuan hebat tak hebatnya syurga. Kita ambil satu contoh tuan-tuan sekalian. Bila Nabi sebut ma la 'ainun ra'at, mata manusia tidak pernah melihat. Tuan-tuan, satu soalan saya nak tanya tuan-tuan. Kalaulah kita ditanya, siapakah manusia
yang paling kacak di atas muka bumi ini. Agak-agak kata nak jawab siapa tu? Siapa? Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu memang jawapan standard kita boleh bagi. Tetapi tuan-tuan, ulama menyatakan bahawa sebenarnya yang paling kacak Rasulullah SAW. Cuma kisah yang masyhur memang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tidak nafikan. Dan kalau kita rujuk dalam surah Yusuf, maka kita akan jumpa apakah peristiwa yang nak menggambarkan betapa kacaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan bayang, Allah cerita dalam Al-Quran bagaimana keadaan ketika itu Imra'atul Aziz, isteri Perdana Menteri. Dia bukan Perdana Menteri Malaysia ni, Mesir dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, isteri Perdana Menteri Mesir dulu, bila duduk sekali dengan Nabi Yusuf alaihissalam dalam satu istana, maka satu malam, satu ketika dia tergugah nafsu. Nafsu dia tak boleh nak kawal, tuan-tuan, kita kata gelora yang amat sangat. Bila tengok Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia nak goda Nabi Yusuf alaihissalam. Bila nak goda, tuan-tuan, kita pun tahu kisahnya, kejar sampai depan pintu terkoyak. Dia tarik baju Nabi Yusuf, maka tiba-tiba keluar ataupun masuk suami ataupun Perdana Menteri ketika itu. Dia tuan-tuan kata lah, bila kata cara nak selamatkan diri, buat macam tak salah. Abang tengok Nabi Yusuf ganggu saya dan sebagainya. Itu cerita dia lah. Dia tuan-tuan menyebabkan macam mana nak dihakimi, diadili dan sebagainya. Maka Allah memberikan, kita kata, karamah kepada seorang bayi yang boleh berkata. Apa bayi ni kata? Tengok baju Nabi Yusuf. Kalau sekiranya koyak tu bahagian depan, maka perempuan ni benar, Nabi Yusuf berdusta. Tapi ingat, kalau sekiranya koyak tu bahagian belakang, maka benar Nabi Yusuf dan berdustalah perempuan. Dia tengok tuan-tuan baju, koyak bahagian belakang. Di logiknya tuan-tuan, bila koyak bahagian belakang, perempuan lagi dia lelaki. Ke lelaki pada perempuan, tuan-tuan main dari belakang? Tak ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila dapat kesalahan itu berpihak pada wanita itu, maka tuan-tuan, bila kes ni melibatkan orang kata berprestij tinggi, melibatkan orang atasan, maka ditutup kes ni. Walaupun ditutup, tapi terbongkar juga. Maka perempuan-perempuan di luar sana tahu. Bila mereka tahu, kata apa lagi mereka buat? Orang kata, kita kata serangan bertubi-tubi. Mengatakan bahawasanya apalah isteri Perdana Menteri dengan isteri pun tak tahan nafsu. Dia kutuk kau-kau, kita kata lah. Orang kata kutuk bapak, tuan-tuan sekalian. Memang tak boleh nak jawab lah. Jadi tuan-tuan menyebabkan isteri Perdana Menteri geram. Dia kata, tak apa kamu tak tengok lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Boleh lah orang cakap dia tu. Maka kata dia nak balas dendam, cara macam mana dia jemput perempuan-perempuan yang kutuk dia tu, mari masuk dari sana. Dia mari masuk dari istana, hadirin sekalian, maka dia pun bersilakan duduk, dia pun hidang tuan-tuan sekalian, hidangan yang begitu istimewa. Dalam talam itu ada pisau. Dia tuan-tuan ingat nak kupas bawah. Dia tuan-tuan sampai dah ketiganya, maka dipersilakan Nabi Yusuf alaihissalam untuk keluar, tampil keluar. Dan bila mereka menyaksikan wajah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana tuan-tuan nak gambarkan betapa hingsanya Nabi Yusuf alaihissalam? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatta'na aydiyahunna. Sampai tahap, hadirin sekalian, mereka terpotong jari mereka. Punya nak kata handsome Nabi Yusuf alaihissalam, bila tengok mereka tak sedar. Kalau sekarang kita sebut kena bius cinta. Sampai kena bius cinta, kata tak sedar masuk. Bila gerak tentang jari itu dah terputus, baru tersedar rupanya dah terpotong jari. Hari ini kadang-kadang ada kita tengok orang, Ustaz lawan Hindustani terpotong jari kita. Ada tak? Tak ada. Tak sampai tahap tu lagi. Tapi nak sebanyak pun, walaupun Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yusuf alaihissalam begitu hebat sekali, tuan-tuan, maknanya wajahnya dan sebagainya, sehingga boleh menyebabkan kita tak sedar diri. Tetapi tuan-tuan hadirin sekalian, nikmat di syurga Allah jauh lebih hebat. Nak gambarkan kepada kita, dunia ni merupakan, kita kata, nikmat yang Allah bagi kecil, bagi sedikit lah. Belum lagi tuan-tuan nikmat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka atas sebab itulah kita sebagai hamba Allah, jangan kita tertipu dengan nikmat di dunia, sehingga kita lupa untuk kita kejar yang utama dari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, gunakanlah peluang yang terbaik
untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan sunat, untuk kita memakmurkan Ramadan pada tahun ini dengan sehabis baik yang mungkin. InsyaAllah bila kita buat sehabis baik yang mungkin, mengharapkan keampunan daripada Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kata Allah, kamu mendapat tingkatan takwa kepada Allah. Sebab itu dalam ini adalah peluang yang diberikan oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan kita persia-siakan. Maka ambillah peluang ini untuk kita buat sehabis baik, sebanyak mungkin amalan-amalan kebaikan, termasuklah amalan-amalan yang mungkin kita nampak biasa, tapi sebenarnya besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, iaitulah amalan sedekah infak pada jalan Allah. Jadi kadang kita nampak biasa, tapi pada hakikatnya hadirin sekalian, besar ganjarannya di sisi Allah. Sehingga Nabi menyatakan bahawa la tanqusanna, tidak akan berkurangan harta yang kamu sedekahkan itu, harta yang kamu infakkan itu. Malaikat kata Nabi, illa zid, malaikat dia akan bertambah dan bertambah. Tuan-tuan bayang, Nabi nak betulkan mindset kita ni. Sehingga Nabi kata, tuan-tuan sekalian, dia menyatakan bahawasanya Nabi ulang sebanyak 3 kali. Harta yang kita infakkan itu dia tidak akan berkurangan, malaikat dia akan bertambah dan bertambah. Yakin tak yakin, itu kita kena tanya diri kita. Cuma dalam bab ini kita kena pastikan kefahaman kita sendiri dengan apa yang dimaksud oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, datang kita akan cepat salahkan Rasulullah. Sebagai contoh, tengah-tengah kata dengar tazkirah pada malam ni, tiba-tiba ada tabung derma lalu. Di dalam tabung derma lalu ni, kita pun tengok dah tabung. Sampailah saat dan ketikanya depan mata kita, kita pun nak bagi tabung, ataupun kita nak bagi dan sumbangan kita, derma kita, sedekah kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak bagi itu tuan-tuan sekalian, kita pun tangan dimasuk poket, kita rasa-rasa sekeping je duit. Kita pun terkejut, biasa buat banyak keping, tapi malam ni sekeping. Dia tengok pula tuan-tuan, RM50. Kita pun rasa sesak nafas juga. Nak bagi ke tak nak bagi? Biasa tak nak bagi banyak. Dia tuan-tuan nak bagi tak bagi itu, kita pun teringat apa yang Nabi pernah sebut. Harta yang kita infakkan itu dia tidak akan berkurangan, melainkan dia akan bertambah dan bertambah. Maka bila kita teringat hadis ini, kita pun tak yakin apa, fikir lagi nak bagi tak bagi. Kawan sebelah tengok dah, lama haji ni fikir malam ni. Maka tuan-tuan dan sampai ke puncak ni, kita meyakin juga. Maka kita membagilah RM50 masuk dalam tabung masjid. Menyebabkan malam nanti AJK masjid terkejut, ada sekeping duit RM50. Di tuan-tuan itu kisahnya. Sesudah pergikan semua kan, maka kita membiar. Selesai tazkirah, semayang tarawih, semayang witir dan sebagainya, kita selesai semua, maka keluarlah masjid. Bila sahur sibuk, nak balik ke kereta, langkahan pertama, langkahan kedua, langkahan ketiga, kita pun perlahan-lahan tengok poket kita. Bila tengok poket, kosong lagi. Jadi saya kata bertambah dan bertambah. Di dalam tahap tu yang kita paling pada tu, bagi dah RM50 lah tu, ditambahnya belum. Jumpa Ustaz, bila nak tambahnya Ustaz? Sudah tak nak jawab upaya. Maka sebab itu kita mesti faham apakah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti yakin bahawa sesungguhnya apa yang Nabi sebut itu dia bukan perkara yang melawak. Maka Nabi nak mendusta, nak bohong dengan kita. Cuma kita yang faham silap. Hadirin sekalian, kita tak boleh nak merasakan, kita tak boleh nak mengharapkan benda itu berlaku setiap masa. Maksudnya kita bagi kau dapat. Kalau macam tu tuan-tuan sekalian, kita tak boleh bekerja tuan-tuan. Start tahun ni bonus tak dapat, saya kerja kerjaan, mau sama je dapat. Contohlah. Jadi tuan-tuan macam mana Ustaz? Kita tak apa mudah dia mari masjid, bagi sumbangan. Maka dia mari masjid, bagi sumbangan RM1. Dia bagi RM1, keluar masjid, tengok-tengok poket RM10.
Dia kata, Ustaz, jadi Ustaz. Maka Ustaz esok dah main lagi, bagi RM10. Dia bagi RM10, ada Ustaz pulang-pulang dia dapat RM100. Dia pun mesti sepatah, Ustaz, jadi lagi. Tuan-tuan, kalau sudah begitu, dia pun up lagi RM50 pula bagi. Bagi RM50, tuan-tuan, keluar masjid RM500. Kalau macam tu Ustaz, tak perlu tunggu lama Ustaz, saya bagi turun RM500. Kalau tuan-tuan tengok tak ada lah. Sudah selesai lah. Jadi semuanya Allah hadir sekalian, bagaimana kita mesti yakin. Yang pertama sekali Nabi cakap tu betul. Tiga lagi kata ulama, kita serahkan pada Allah cara bagaimana Allah nak memberikan balasan. Boleh jadi tuan-tuan dalam tempoh yang dekat, boleh jadi tuan-tuan dalam tempoh yang lama, boleh jadi tuan-tuan kita sedar, boleh jadi kita tidak sedar. Tapi kita yakin kalau sekiranya Allah balas itu, sesungguhnya balasan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan. Kerana kita yakin tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan galakan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan kebaikan, maka insya-Allah sesungguhnya tidak akan dipersia-siakan. Sebab itu yang kita akan jumpa hadis Nabi yang bersabda, "Anfiq unfiq alaik." Belanjakan harta kamu pada jalan Allah, kelak Allah akan belanjakan harta pada kamu. Kelak Allah akan bayar balik, Allah akan ganti balik. Dan gantian Allah itu subhanallah jauh lebih hebat daripada apa yang kita berikan itu. Persoalannya sekarang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah manfaatkanlah Ramadan yang berbaki ini untuk kita memperkemaskan, memperbanyakkan amal ibadat kita kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan diri kita di kalangan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup dulu setakat itu tazkirah peringatan pada malam yang mulia ini. Moga-moga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk renungan kita bersama dalam proses untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.